Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Ma'rifat. Tajuk pada hari ini ialah apa itu alam malakut, alam jabarut dan alam lahut. Sebelum itu sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Serta jangan lupa tulis qabil tu di bawah supaya ilmunya berkat. Ilmu ini adalah ilmu tasawuf mukasyafah atau ilmu hakikat ma'rifat atau ilmu hakikat atau ilmu ma'rifat atau ilmu ihsan atau ilmu sufi atau ilmu martabat tujuh atau ilmu sir atau dikenal sebagai ilmu rahsia. Membuat fitnah terhadap ilmu Allah adalah berdosa besar. Perlu diketahui bahawa ilmu hakikat makrifat adalah ilmu tahap tertinggi di dalam agama Islam. Ilmu ini adalah khusus bagi ahlinya sahaja. Yang bukan ahli, jangan macam-macam ya. Telanlah ilmu ini walaupun ianya pahit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa itu alam malakut, alam jabarut dan alam lahut? Kita perlu ketahui alam ini wujud dan ada di dalam diri kita. Kerana apa? Kerana alam gaib itu wajib kita percayai. Kerana roh kita itu berasal di alam gaib, iaitu alam roh. Jadi kita perlu kembalikan roh kita kepada alamnya yang asal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu berasal daripada Allah, perlu kembali kepada Allah. Kamu berasal daripada bayi, perlu kembali kepada bayi. Yakni, kamu berasal daripada suci bersih, perlu kembali kepada suci bersih. Itu maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab itu apabila orang mati, kita sebut perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya, kamu hendak mati, kamu perlu kembali kepada tempat asalmu balik. Kalau kamu tidak kembali kepada tempat asalmu balik, kamu akan bersedih di alam akhirat sana. Kerana kamu tidak kembalikan amanah Allah untuk mengembalikan roh kamu di tempat rumah asalnya, iaitu alam roh. Jadi, perlu kita ketahui bahawa di dalam hadis Qudsi menyebut, wahai hambaku, jika engkau ingin masuk ke wilayah kesakralanku, yakni haramil Qudsiyah, jangan engkau tergoda oleh alam mulk, alam malakut dan alam jabarut. Kerana alam mulk adalah setan bagi orang alim, alam malakut setan bagi orang arif, dan alam jabarut setan bagi orang yang akan masuk ke dalam alam Qudsiyah, yakni hadis Qudsi. Jadi di sini bahawa nak cakapnya dia tidak tulis alam lahut ataupun alam hahut. Kerana apa? Kerana yang dia tulis di dalam hadis tersebut, jangan kamu tergoda di alam malakut jabarut ini. Di alam mulk sekali. Alam mulk, alam malakut, alam jabarut, jangan kamu tergoda. Maknanya kita naik saja, jangan tergoda. Kerana alam mulk ialah alam biasa kita ini, iaitu kita belajar saja. Kita belajar sampai alim, sehingga kita tahu hal-hal gaib, kita yakin hal-hal gaib, maka itu alam mulk. Alam mulk biasanya daripada golongan ulama. Golongan ulama dia mengaji banyak. Dia mengaji banyak, dia tahu banyak perkara. Di sinilah hijab terjadi apabila dia merasakan dia sudah sampai dengan ilmunya. Itu panggil alam mulk. Padahal jauh lagi. Naik pula alam malakut. Alam malakut itu apa? Alam malaikat. Kita boleh kira bicara dengan malaikat. Kita boleh bercakap dengan malaikat. Di sinilah sudah munculnya ilmu ilham atau ilmu laduni yang diajarkan oleh Allah kepada malaikat dan malaikat ajarkan kepada kita. Ini alam malakut, iaitu kita sudah mengenal diri di sini.
Belum mengenal Tuhan lagi, mengenal diri. Naik pula ke alam jabarut. Alam jabarut ialah separuh kita sudah masuk ke dalam lagi alam gaib tersebut. Alam malakut itu sudah alam gaib. Dan di dalam alam malakut itu kita sudah boleh melihat malaikat dan boleh berkata-kata dengan jin. Maknanya kita boleh melihat jin. Itu panggil alam malakut. Padahal alam jin itu di bawah alam malakut lagi. Tapi bila kita sudah sampai ke alam malakut, otomatis alam jin itu kita dapat melihatnya. Naik pula kepada alam jabarut. Naik pula kepada alam jabarut. Alam jabarut itu ialah alam di dalam lagi. Maknanya kita tidak mengenal Allah lagi. Tetapi kita sudah mengenal sifat-sifat Allah. Melihat keagungan Allah melalui ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas makhluknya. Contoh, kita meyakini hal-hal gaib. Yakni kita sudah melihat hal-hal gaib yang dibicarakan di dalam Al-Quran dan hadis. Contoh alam barzah, kita sudah melihat dia di alam barzah. Alam mahsyar, kita melihat di alam mahsyar. Neraka, syurga, kita sudah melihat neraka, syurga. Itu dipanggil alam jabarut. Kita sudah yakin di situ. Tetapi masih lagi belum mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Naik pula ke alam lahut. Alam lahut ialah alam rasa. Alam rasa yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang dipilih. Kepada hamba-Nya yang dipilih ke atas keikhlasannya untuk mengenal Allah semata-mata. Tidak mahu keramat, tidak mahu ini, tidak mahu itu. Padahal dia pun memang keramat hidup. Tetapi dia tidak mahu akan keramat tersebut. Maka dia naik makamnya tersebut. Sehingga ke alam lahut. Alam lahut itu ialah alam larut dengan zat Allah. Terlalu sedap duduk di sini. Iaitu alam rasa. Terlalu sedap duduk di sini. Dipanggil alam lahut. Bila sedap di sinilah dipanggil fana'ul fana. Gila, semata-mata gila kepada Allah. Naik pula dalam lagi alamnya. Alam gaib ni ada dalam lagi, dipanggil alam hahut. Alam hahut ini ialah alam melihat zat Allah. Alam melihat zat ilahi. Wujud zat ilahi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memilih wali-walinya untuk diperlihatkan zatnya kepada wali tersebut, rasul tersebut dan nabi tersebut. Nabi, rasul, wali Allah sahaja yang dapat melihat wujudnya zat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maka di sinilah dipanggil wali kutub. Wali kutub. Kutub pula banyak peringkatnya. Kutubul Aqtab, Kutubul Ghaus. Maka rajanya ialah Kutubul Ghaus. Menterinya ialah Kutubul Aqtab. Kutub itu adalah ramai, iaitu tiang-tiang. Seperti kutub itu sebagai orang kata bodyguard lah. Bodyguard mereka. Begitu. Jadi di sini kita perlu ketahui bahawa melihat zat Allah itu adalah sampai peringkat wali kutub. Alam lahut ialah alam rasa. Rasa zat Allah. Tapi belum melihat zat Allah, rasa. Semua nampak zat Allah. Nampak Allah belaka. Yang hidup tu nampak Allah. Mana yang lain semua mati. Nampak Allah belaka. Tapi alam hahut nampaknya zat Allah. Zat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan zatnya kepada hamba-Nya yang dipilih sahaja ke atas keikhlasan hatinya untuk mengenal Allah semata-mata. Tidak mahu pahala, tidak mahu kaya, tidak mahu syurga neraka, tidak takut kepada neraka, tidak mahu jadi orang orang mulia. Dia tidak mahu kaya, mahu hanya semata-mata Allah. Tidak mahu keramat. Ramai orang yang terlekat kepada keramat. Bila naik ke alam malakut, maka orang itu terlekat kepada alam keramat. Ditawarkan bermacam-macam keramat, karomah, kelebihan, kesaktian.
Kesaktian yang paling kecil ialah kasyaf. Maka kita terlekat di situ, habislah. Terlekatlah. Jangan kita terlekat hati di situ. Ramai kalau kita tengok di Indonesia, di Malaysia juga. Yang duduk di alam ini, boleh jadi dukun, boleh jadi ahli spiritual, tak? Boleh tengok jin. Ini di alam malakut lah ni. Mereka terlekat di situ, maka mereka bermain permainan-permainan di alam malakut itu. Mereka bermain di alam-alam permainan di alam malakut itu, maka tidak akan naik lagi ke alam jabarut. Kenapa perlu melalui alam malakut, jabarut, lahut, hahut ini? Kenapa perlu melalui? Kerana roh kita berasal daripada alam roh. Kita naik balik. Asalnya ahdiah. Ahdiah maknanya Tuhan duduk seorang pada waktu itu. Tidak ada makhluk lagi pada waktu itu. Tuhan semata-mata zat sahaja duduk situ. Sudah wujud sebelum terciptanya masa, sebelum terciptanya zaman, maka Tuhan itu sudah ada dan sudah wujud. Tidak dicipta oleh mana-mana pihak. Maka wahdah. Turun balik wahdah. Wahdah itu ialah Tuhan ingin ciptakan sesuatu. Tuhan ingin menunjukkan keesaannya. Itu panggil wahdah. Menunjukkan keesaannya, maka Tuhan ingin cipta hamba. Tapi tidak cipta lagi. Wahidiyat. Barulah Tuhan cipta hamba. Kun fayakun. Sudah. Maka Tuhan cipta satu titik, dipanggil Nur Muhammad. Titik Nur Muhammad itulah fitrah asal kejadian manusia, serta asal kejadian fitrah seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini dan alam gaib, alam nyata semua. Semua makhluk berasal daripada Nur Muhammad itu. Maka Nur Muhammad itu ialah ciptaan yang pertama oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan makhluk. Maka di dalam penuh di dalam ilmu Allah untuk menjadikan makhluk melalui fitrah kejadian Nur Muhammad ini, melalui asal usul Nur Muhammad ini, maka fitrahnya terjadinya makhluk, maka sudah penuh di dalam ilmu Allah untuk menjadikan sesuatu. Pokok, kayu, kayang, bumi, langit, planet, alam semesta, alam gaib, alam itu, alam ini, alam jin, setan, malaikat, tanah, air, api, angin, manusia, roh. Semuanya dicipta dari Nur Muhammad itu. Maka Nur Muhammad itu dipanggil fitrah asal kejadian seluruh makhluk. Maka terjadilah semua daripada Nur Muhammad itu. Maka roh kita, masa itu jasad belum lagi dicipta. Roh kita dicipta dan diletakkan di alam roh. Satu alam dipanggil alam roh. Kemudian di alam roh itu kita berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tanya, alastu bi rabbikum? Adakah aku ini Tuhanmu? Tuhan jawab, alastu bi rabbikum? Adakah aku ini Tuhanmu? Maka kita menjawab, qalu bala syahidna. Kita semua roh berkata, ya, kamu adalah Tuhanku dan aku telah menyaksikannya. Kita berjanji dari sini untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian turun balik daripada alam roh, maka Tuhan mentakdirkan kita hidup di zaman bila. Maka Nabi Adam, roh Nabi Adam pertama sekali turun ke alam ijsan. Dipanggil Nabi Adam, dia tidak turun ke alam ijsan, tapi dia dizohirkan serta merta, dicipta daripada tanah, air, api, angin. Tanah itu jasadnya, air itu tulangnya, api itu darahnya, angin itu nafasnya. Maka roh Nabi Adam masuk ke lembaga Adam itu yang dicipta oleh malaikat Jibril itu. Tapi Allah Ta'ala hakikatnya yang menciptakan. Jibril itu sifatnya. Jadi di situ maka roh Nabi Adam yang pertama masuk ke dalam jasad lembaga manusia. Maka ditakdirkan bahawa Nabi Adam manusia yang pertama diciptakan. Sebab itu dipanggil Muhammad itu bapa arwah, iaitu bapa roh. Adam itu bapanya jasad. Adam itu bapa jasad. Muhammad itu bapa roh. Roh yang pertama dicipta ialah roh Nabi Muhammad. Jasad yang pertama dicipta pula ialah jasad Nabi Adam alaihissalam. Maka itu penciptaan Nabi Adam alaihissalam terus menerus. Maka kita ini pula dicipta daripada persetubuhan ibu dan bapa. Maka kita turun kepada alam misal.
Alam misal itu ialah alam pancutan air mani ibu dan bapa kita ketika bersetubuh. Maka pancutan air mani itu dipanggil alam misal, iaitu alam alam apa orang panggil? Alam benih. Alam benih. Belum lagi masuk roh. Kemudian Tuhan masukkan roh nabati itu dipanggil alam ijsan. Alam ijsan inilah sudah dimasukkan roh. Alam ijsan ini mana daripada benih itu membesar menjadi, cuba menjadi manusia. Bergerak menjadi manusia. Alam ijsan. Kemudian kita lahir ke dunia dipanggil alam insan. Alam insan. Jadi kita hendak kembali balik ke alam asal usul kita. Kembali balik kepada alam asal usul kita, iaitu alam roh tadi. Untuk mengenal Allah tadi, perlu kita naik semula dipanggil alam malakut, alam malaikat. Kemudian naik pula alam jabarut, iaitu alam kebesaran, keagungan Tuhan. Kita sudah melihat keagungan Tuhan tetapi belum lagi melihat Tuhan. Kemudian naik alam lahut. Alam lahut ni alam rasa dengan zat Allah. Kemudian alam hahut, iaitu alam melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala. Balik. Kita kembali kepada ahdiyat balik. Ahadiyat tu tadi. Kita asal pada ahadiyat kan? Ahadiyat maknanya Tuhan satu saja. Tuhan tunggal saja. Tidak ada lagi makhluk. Kita kembali ke situ. Kembali ke situ semula untuk mengenal zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mengenal Allah perlu melalui alam malakut, alam jabarut, alam lahut dan alam hahut. Hakikatnya alam lahut dan alam hahut itu lebih kurang sama. Cuma alam lahut itu peringkat rasa terlalu sedap. Tapi belum lagi melihat jelas akan zat Allah itu. Alam hahut pula ialah alam melihat zat Allah. Di dalam lagi, alam yang tinggi lagi. Itu orang-orang yang terpilih saja yang dapat melihat zat Allah itu ke atas keikhlasan hatinya dalam beramal. Tidak mahu keramat, tidak mahu sakti, tidak mahu itu, tidak mahu ini. Tidak mahu mulia, tidak mahu kaya, tidak mahu orang pandang tinggi. Maka di situlah Allah Ta'ala akan mengangkat orang itu. Jadi sahabat semua perlu ketahui bahawa kita perlu kembali kepada asal usul kita semula di alam ahdiyat itu. Kamu berasal daripada Allah, perlu kembali kepada Allah. Itulah disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila orang mati kita sebut perkataan itu. Kerana apa Nabi ajar perkataan itu apabila orang mati? Kerana apabila sebelum kamu mati, kamu perlu kembali kepada tempat asal usul kamu. Kalau kamu tidak kembali, maka celakalah kamu. Ini bahaya. Kalau duduk alam malakut dah okey dah, tapi syaratnya perlu berjalan kembali. Tapi kalau nak sedap lagi, sampai ke alam hahut ataupun alam lahut, maka sudah sampai ke ahdiyat itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.